Kerana mereka lebih rasa Mekah tu apa berbanding kami yang dah lama di Mekah sampai take for granted. Yang ini yang disakuti oleh orang yang selalu pergi Mekah pun. Jadi bekalannya memang akan kembali kepada membesarkan syiar tu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekali lagi kita kembali ke rancangan ataupun program Bicara Muhajir. Jadi Bicara Muhajir pada hari ini saya bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan satu segmen yang special, satu segmen yang bagi saya agak penting, dan satu segmen yang saya rasa tuan-tuan dan puan-puan perlu ada buku nota dan pen bersama dengan tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi hari ini saya bawakan bersama dengan kita semua tuan guru kami iaitu Al-Fadil Ustaz Raja Ahmad Mukhlis bersama dengan kita. Jadi alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, saya mohon izin untuk memperkenalkan dahulu Ustaz kepada para penonton sekalian. Jadi untuk makluman tuan-tuan, ya, yang bersama kita pada hari ini adalah Al-Fadil Ustaz Raja Ahmad Mukhlis. Ya, beliau merupakan pengurusi Islami, pengurusi kepada Islami atau pengurusi kepada ilmuwan ahli sunnah wal jamaah Malaysia. Jadi beliau juga merupakan pengasas kepada Akademi Ihya yang terletak di Bangi, Selangor. Dan kemudian beliau juga merupakan seorang pengarang kitab. Ya, telah menghasilkan agak banyak kitab, antara kitab yang biasa kami baca iaitu 40 hadis tentang kebahagiaan insan. Kemudian ada juga kitab, ya, Formula Evergreen untuk Bahagia. Ianya adalah sebuah kitab ringkasan daripada karangan Al-Imam Al-Ghazali. Dan kemudian ada juga kitab lain seperti Mutiara Minhajul Abidin. Dan juga bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Raja Ahmad Mukhlis dan juga di Akademi Ihya ini, sebenarnya Al-Fadhil Ustaz merupakan tempat rujukan juga untuk para asatizah, ya, yang di mana di Akademi Ihya di sini seringkali diadakan daurah-daurah pengajian untuk kepada para asatizah. Jadi hari ini saya mengucapkan ribuan terima kasih pada Fadil Ustaz kerana sanggup sudi menerima saya lah, ya, untuk moga-moga hari ini dapatlah sedikit nasihat, tausiah daripada Ustaz, ya, terutamanya kepada mereka yang sedang menonton program Bual Bicara Muhajir ini, Ustaz. Baik Ustaz, saya rasa masa kita tak panjang, saya straight to the point. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya pada awal permulaan bila saya ada rancangan untuk memulakan syarikat SYM Alamin Travel ataupun yang kita kenali sebagai Muhajir Haramain ini, antara perkara pertama yang saya lakukan adalah saya berjumpa dengan Fadil Ustaz Raja Mukhlis untuk mendapatkan nasihat daripada Ustaz, ya, dan nasihat-nasihat yang telah saya catat sebanyak 2 ataupun 3 penuh muka kertas A4 itulah yang menjadi hala tuju syarikat kami sekarang, Ustaz, dan juga menjadi dasar prinsip yang kami pegang dan nilai yang kami bawa kepada para jemaah yang mengikuti program umrah dan ziarah bersama dengan Muhajir Haramain. Jadi hari ini saya ingin mendapatkan nasihat daripada Ustaz untuk mereka yang bakal pergi menunaikan umrah pula, Ustaz. Jadi untuk mereka yang bakal menunaikan ibadah umrah ni, Ustaz, mungkin yang telah berniat untuk menunaikan ibadah umrah ataupun yang bakal berangkat ni, mungkin 1 bulan sebelum, 2 bulan sebelum, 3 bulan sebelum, sebenarnya apakah persediaan yang perlu ada pada seseorang itu sebelum dia pergi menunaikan ibadah umrah dan juga ziarah daripada segi rohani dan juga jasmani, Ustaz? Tafadhal, Ustaz.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Terima kasih yang saya hormati Ustaz Ridwan Tan Hafizahullah. Berbalik kepada apa yang diminta oleh saya jelaskan, mungkin secara ringkas kerana masa terhad. Persediaan yang paling penting bagi orang yang ingin pergi umrah ataupun haji lah, selain daripada persiapan ilmu yang memang sepatutnya ada, kerana tak mungkin kita berziarah ataupun bermusafir menunaikan haji atau umrah tanpa ilmu. Setelah itu ialah persediaan maknawi yang lain selain daripada material, harta untuk digunakan sebagai bekalan. Maka persediaan yang juga tidak kurang pentingnya, bahkan mungkin lebih penting daripada persediaan kewangan dan fizikal, ialah maknawi itu, persediaan dalam unsur takwa. Kerana Al-Quran juga menyebutkan di dalam Al-Quran juga menyebutkan bahawa takwa ini kharuzat, takwa ini ialah sebaik-baiknya bekalan. Maka ayat ini pun menyinggung tentang orang yang ingin bermusafir menuju haji ataupun umrah. Berbekalkan takwa yang dimaksudkan ialah bagaimana kita akan memberi komitmen kita setelah tiba di sana, cuba memaksimumkan makna kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dia kembali kepada tujuan musafir itu sendiri. Tujuan musafir itu, kalau Imam Ghazali bahas panjang. Orang tidak akan meninggalkan tempat kediamannya melainkan untuk mendapat kelebihan yang lebih yang dia tidak dapat di kampung halaman. Kenapa orang keluar dari tempat dia? Melainkan tempat yang dia tuju itu ada yang lebih baik yang dia ingin dapat di tempat tersebut. Sama ada kelebihan-kelebihan itu dalam bentuk agama ataupun kelebihan itu dalam bentuk keduniaan. Sebab itu dikatakan orang meninggalkan kampung halamannya sama ada untuk mendapat manfaat ataupun menolak mudarat yang ada di kampung halamannya. Jadi musafir dalam konteks umrah dan sebagainya, maka yang ingin didapati ialah kelebihan dari sudut agama. Kerana tidak ada ibadah yang boleh dilakukan di tempat selain Mekah dan Madinah seumpama Mekah dan Madinah. Mekah lah terutamanya, iaitu haji dan umrah itu. Kita tak boleh buat haji di Malaysia, tak boleh buat umrah di Malaysia. Jadi tujuan untuk mendapat kelebihan musafir itu ialah kelebihan agama. Apabila kelebihan agama yang kita ingin dapat pada tujuan musafir kita, maka bekalan agama yang paling penting. Bekalan agama. Kalau kita nak pergi satu tempat yang ada kelebihan dunia, maka kita bersediakan kelengkapan dunia. Macam mana nak berniaga kat tempat sana dan sebagainya. Tapi apabila kita nak bermusafir untuk kelebihan agama, maka bekalan agama sangat penting. Ilmunya, persiapan untuk kita mendapat manfaat kelebihan agama di sana itu, sehingga kesan kelebihan agama yang kita dapat di sana boleh dijadikan pulangan. Pulangan ni apa? Pulangan lah, benda yang kita dapat hasil keuntungan daripada musafir kita itu. Kadang-kadang orang silap apabila dia faham musafir ataupun perjalanan, kita fokus kepada umrah ini, dia tentang perjalanan pergi saja. Sebenarnya dia ialah tentang perjalanan pergi dan balik. Ramai orang fokus apa yang dia akan dapat di sana. Sebenarnya dia perlu fokus apa yang dia nak dapat di sana dan apa yang dia akan bawa pulang. Selain daripada gambar-gambar, selain daripada cendera hati. Itu yang ramai orang
pergi beli-beli barang, coklat, lepas sebulan 2 habis. Tamar pun, air zam-zam pun. Jadi perjalanan untuk mendapat kelebihan agama ini perlu dilihat bagaimana di sana nanti dan setelah itu. Maka yang kita nak tambah ialah sisi keagamaan atau takwa. Jadi persediaan untuk mendapat kelebihan takwa di sana ialah bermula dengan di sini. Kita menambah kelebihan takwa dengan ilmu kita, terutamanya tentang penghayatan kita terhadap ibadah-ibadah yang kita ingin laksanakan. Kalau boleh, tukarlah kebiasaan kita. Mungkin di Malaysia kita beragama tanpa faham. Kita semayang tak faham apa kita baca. Kita doa, kita tidak faham apa kita doa. Kalau boleh, umrah kita, itu sudah ada kefahaman-kefahaman. Kita berdoa dengan faham. Apa ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan kefahaman. Supaya mungkin orang itulah pertama dan terakhir pun dia pergi umrah. Betul. Jadi dia dapat, kalau mungkin dekat Malaysia dia boleh solat banyak kali, lepas tu boleh lagi, tapi umrah itu sekali saja. Maka dia perlu persiapan untuk di sini ilmunya dan membesarkan juga tempat-tempat itu dari sudut makna. Kadang-kadang orang sibuk dengan bangunan, tengok menara, jam. Itu yang dia kagum. Padahal dia kena kagum. Kaabah ini pernah nak dirobohkan. Tapi Allah turunkan tentera dari langit. Dan Allah abadikan cerita itu dalam Quran. Besarnya itu bukan pada surah, tapi pada makna. Jadi bekalan-bekalan begini penting dari sudut takwa. Kerana tujuan kita untuk menambah takwa, maka kita kena mulakan bekalan takwa itu di sini. Penghayatan terhadap ibadah yang kita akan lakukan. Dan yang kedua, membesarkan syiar-syiar agama di sana. Dari sinilah kita kena belajar. Kelebihan Kaabah, kelebihan Mekah dan sebagainya, supaya tidak orang sibuk kepada surah, rupa. Kadang-kadang ramai orang sibuk dengan gambarnya, sibuk dengan melancong. Betul. Kalau kita pergi ke Mekah macam melancong, maknanya dah melencong. Dia dah tak ikut tujuan sebenar. Maka persediaan itu yang saya rasa paling utama, selain daripada ilmu-ilmu yang mutawif ataupun khusus umrah boleh sampaikan. Baik Ustaz. Jadi saya rumuskan apa yang Ustaz sampaikan lebih kurang beginilah. Yang paling utama adalah kita perlu untuk persediaan untuk kita pergi adalah persediaan untuk takwa. Betul. Jadi persediaan untuk takwa itu maksudnya termasuklah untuk mempersediakan diri dengan ilmu yang berkaitan. Betul. Mempertingkatkan nilai penghayatan kita, mempertingkatkan nilai ibadah kita, kualiti ibadah kita, supaya kita mempersiapkan diri usaha untuk mencapai ke tahap takwa sebelum kita pergi ke sana. Supaya kita dapat mendapatkan hasil tujuan yang kita ingin capai. Tadi Ustaz ada kata, tapi sebelum tu Ustaz, tuan-tuan dan puan, saya lupa nak pesan tadi. Jadi alhamdulillah kita bersama dengan Fadil Ustaz pada hari ini. Jadi yang sambil-sambil kita menonton, sambil-sambil lah kita buat catatan. Biasanya saya tak minta, tapi apabila bersama Ustaz, rugilah kalau kita tak catat daripada isi kandungan yang penting daripada yang telah disampaikan daripada Al-Fadhil Ustaz yang buat bekalan kita semua. Tadi Ustaz kata perjalanan pergi umrah ini dia bukan sahaja perjalanan pergi, malahan dia perjalanan untuk pulang. Betul. Itu antara salah satu yang saya sering kali berpesan kepada para jemaah dan kepada diri saya sendiri. Kita nak pergi umrah ni, kita pergi umrah, orang pergi umrah. Betul. Jadi apakah hakikat dan tujuan kita pergi menunaikan, sama ada ibadah umrah dan juga haji. Ada orang Allah kurniakan rezeki lebih, tiap-tiap tahun boleh pergi umrah. Tapi yang paling utama adalah apakah kesan ibadah umrah itu, bukan saja umrah, apakah kesan ibadah umrah dan ziarah yang kita lakukan di Tanah Haramain itu membawa kesan kepada hidup kita dan membawa kesan kepada kehidupan kita selepas kita pulang daripada Tanah Haramain. Jadi
itulah yang kita nak kejar dan kita nak usahakan di sana. Tujuannya. Jadi sebab tu daripada segi penghayatan. Jadi Ustaz, bercakap, Ustaz seringkali dijadikan tempat rujukan untuk para asatizah, terutamanya dalam bidang akidah. Dan selain daripada akidah, juga dalam bidang tasawuf terutamanya. Ya, Ustaz. Persediaan hati tu yang sebelum kita nak pergi. Dan kita tahu bahawa segala ibadah kita hanya akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya ibadah tersebut kita lakukan dengan hati yang ikhlas. Jadi ikhlas pula adalah sirullah, rahsia Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sendiri mungkin kita tidak akan tahu sama ada kita mencapai ikhlas atau tidak. Kita hanya mampu usaha. Tapi bagaimana kita nak berusaha untuk supaya kita mampu capai ikhlas dalam setiap perbuatan ataupun ibadah kita, Ustaz? Baik, persediaan apa pun ibadah, apa lagi apabila kita sudah menghabiskan belanja yang begitu besar, perlulah kita memberi perhatian terhadap adakah ianya akan diterima oleh Allah ataupun tidak. Maka soal ikhlas dalam ibadah umrah ini bukan suatu perkara yang kecil, kerana kita dah habis duit, dah habis tenaga, dan ibadah seumpama umrah ini ialah ibadah dua, ibadah tubuh badan dan ibadah harta, ya. Dan dia sama macam hijrah, ya. Macam hijrah juga menggunakan kedua-duanya. Dan hadis Nabi SAW membicarakan tentang masalah niat pun berkisarkan tentang kisah hijrah, menunjukkan hatta ibadah yang melibatkan harta dan tenaga sekaligus pun, kalau bukan kerana Allah, tidak akan diterima, ya. Allah tidak tengok sebesar mana yang kita peruntukkan untuk ibadah itu, tapi seikhlas mana ibadah itu dilakukan. Maka kita perlu kembali kepada tujuan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala fardukan ataupun syariatkan ibadah ini. Dan kita fokus untuk melakukan ibadah ini sebagaimana ianya dituntut oleh agama. Kadang-kadang dia jadi tak ikhlas ni pasal orang lain buat, kita buat juga. Orang lain pergi umrah, kita pun pergi umrah. Jadi begitu. Orang lain pergi haji, dia pun pergi haji. Dia tidak menghayati haji itu sebagai rukun agama, tidak menghayati apakah tujuan di sebalik pensyariatan haji dan umrah itu sekali. Maka jangan melakukan kerana tidak faham itu ibadah. Jadikan perkara yang kita lakukan, terutamanya umrah dan haji ini, ialah makna ibadah itu. Apabila orang melakukan dengan makna ibadah, maka orang akan melakukan kerana apa dia lakukan sebagai ibadah. Orang tidak akan melakukan sesuatu ibadah sebagai ibadah, melainkan dia lakukan kerana yang menyuruhnya untuk melakukan ibadah, iaitu Allah SWT. Bahkan kita semayang pun kadang-kadang dah jadi biasa pun semayang, lupa bahawa semayang ini Allah yang suruh. Maka dia pun, walaupun tidak riak, tapi ikhlas pun tak ada dah kadang-kadang, dia dah jadi biasa, ya. Maka kerana itu tajdid niat ataupun sentiasa menghadirkan makna, kita lakukan ini kerana perintah Allah, mengikuti Nabi SAW. Maka insya-Allah dari tahap itu kita dah mula menjaga niat kita. Niat ni, masalah ikhlas ini dia lawannya riak. Dan ianya riak ini dia banyak tahap, dia bukan bermula di tahap permulaan saja. Kadang-kadang niat mula ikhlas, dah hujung-hujung tu masuk riak pula. Kita nak jaga ikhlas ni bukan daripada awal saja, sampai balik. Kan, sampai balik ni kalau haji kan orang tak haji lagi, dia dah lain macam lagi. Kan? Sebab tu tanggungjawab untuk menjaga ibadah ni jauh lebih besar daripada buat ibadah tu sendiri, kerana nak menjaga ibadah ini diterima Allah ni sampai meninggal. Jadi memang akhirnya persediaan yang paling penting setelah ilmu fardu ain tentang ataupun ilmu untuk melakukannya secara zahir, rukunnya dan sebagainya ialah tasawuf. Tasawuf tak boleh belajar bab ikhlas saja. Tak boleh, dia melibatkan benda-benda lain juga.
belajar bab ikhlas saja tidak akan menjamin kita ikhlas pun. Dia masuk lagi macam mana nak selesaikan riak, macam mana nak selesaikan ujub, macam mana nak selesaikan takabur. Jadi macam mana nak selesaikan cinta dunia, cinta harta. Dia berangkai. Maka penyelesaian dia tidak semudah macam mana nak ikhlas. Dia ialah kena khatamlah penawar bagi hati sekurang-kurangnya. Habis sikit. Itu sebab kita kata persediaan untuk umrah tu dia bukan masuk kursus umrah je. Dia ialah keseluruhan fardu ain tu. Meliputi akidahnya. Kadang-kadang kita berdoa, kita tak faham konsep doa. Kita ingat doa ni mesti Allah perkenankan bila kita nak. Padahal Allah perkenan bila Allah nak. Dan perkenan dengan cara yang kita nak. Tak betul. Dengan cara yang Allah nak. Itu maksudnya. Jadi kadang-kadang orang pun dengan senarai doa yang panjang kan. Akhirnya banyak yang dia doa macam Allah tak perkenankan. Padahal dia tidak faham makna perkenan Allah itu. Apa dia. Akhirnya dia balik, saya dah doa dah kat umrah. Tak dapat-dapat pun. Kan? Balik lagi buruk sangka kepada Allah. Seolah-olah tak pergi lebih baik. Kalau makin buruk pula balik nanti. Ada orang kirim duit untuk tolong doa lah, apalah. Tapi tak dapat apa yang dia nak. Jadi masalah selesaikan akidahnya pun kena selesai. Syariat, fiqahnya of course lah. Dan tasawufnya mudah-mudahan semua penyakit hati itu selesai. Sebab dekat sana la rafasa wa la fusuka wa la jidala. Dan fil hajj lah, walaupun termasuklah di umrah juga. Dekat sana lah cabarannya juga. Tak nak jaga hati kita pun. Kadang-kadang makin musibah dengan akhlak orang kat sana lagi pening daripada yang bukan dekat Mekah. Kenapa? Sebab orang Mekah pun dah tak rasa dia orang Mekah. Kita kan rasa Masya Allah Mekah ni. Tapi orang Mekah dah tak rasa dia orang Mekah. Dia dah rasa dia orang. Sampai saya teringat, saya jumpa ulama-ulama yang saya ziarah kat Mekah. Dia kata, tolong doakan kami. Dia kata, kenapa Syekh orang Mekah doa, Syekh dia doa berkat. Dia kata orang Mekah yang duduk dekat Mekah kadang-kadang dah tak rasa dah Mekah tu Mekah. Jadi orang-orang yang membesarkan Mekah ni adalah orang yang baru datang. Jadi kami kena minta doa kepada mereka kerana mereka lebih rasa Mekah tu apa berbanding kami yang dah lama di Mekah sampai take for granted. Yang ini yang disakuti oleh orang yang selalu pergi Mekah pun. Jadi bekalannya memang akan kembali kepada membesarkan syiar tu sendiri. So, takut kita pergi ke sana take for granted dan kita memperkecilkan apa yang kita patut besarkan dan membesarkan apa yang kita patut remehkan. Dia dah jadi tak sampai kepada KPI yang sepatutnya. Baik Ustaz. Saya keluar topik sikit Ustaz. Baik. Ustaz tadi Ustaz kata kita ni sekurang-kurangnya kenalah khatam kitab penawar bagi hati. Kan? Kami ni kadang-kadang tak berani nak buka kitab penawar bagi hati. Sebab bila buka kitab penawar bagi hati dia seolah-olah setiap bab itu dia kena pada diri kita. Baik Ustaz, saya lanjutkan daripada apa yang Ustaz huraikan tadi. Ini saya nak tanya soalan. Nak minta nasihat daripada Ustaz. Untuk diri saya sendiri sebenarnya. Untuk diri saya. Kadang-kadang saya bimbang Ustaz. Kami ni bimbang. Macam ada orang, sebab bila kita katakan umrah ni, dia berkisarkan tentang pengorbanan dan juga sebagainya. Ada orang, pakcik-makcik yang menabung, simpan duit sikit bertahun-tahun. Cita-cita hendak menjejak kaki sampai ke Mekah dan Madinah. Dan kami ni, macam saya pula, Allah bagi rezeki. Alhamdulillah, kita bawa jemaah, kita santun jemaah, santun tetamu Allah SWT. Dapat kerap kali sampai ke sana. Tapi Alhamdulillah, sekarang ni nampak Kaabah masih lagi boleh. Keluar air matanya. Cuma kadang-kadang saya terfikir, duduk depan Kaabah terfikir, takut, saya bimbang. Nanti takut Allah uji sampai kita dah biasa pergi sana, kita dah tak ada, takut, kata tak ada perasaan tu. Bila kita nampak Kaabah, kita nampak kebesaran Allah, kita nampak kerdilnya kita nampak kita dibanyak berdosa, kita ingin menangis kita sebab takut hilang rasa tu Ustaz. Macam mana nak supaya kan sentiasa kekal perasaannya begitu? Maka baik, dia kembali kepada pertama
dalam aktiviti umum yang kita lakukan, ya. Terutamanya orang yang terlibat dalam sebagai mutawif dan sebagainya. Jangan lakukannya sebagai pekerjaan. Jangan lakukannya sebagai hatta bisnes pun. Letak apa yang kita lakukan ini pertama sebagai ibadah dan yang kedua sebagai khidmat. Sebab itu saya pun daripada awal, waktu bincang awal nasihat, jangan anggap ini sebagai travel umrah, tapi kita ini sebagai badan khidmat. Kita untuk buat satu bisnes tentang umrah, itu pun satu masalah. Macam kita buat bisnes untuk solat lah. Masuk masjid dia bayar RM50. Ini susah. Cuma pasal dekat sana banyak pakai kos, jadi kita perlukan kos untuk bayar. Tetapi yang kita boleh nampak ialah keuntungan kita diambil daripada niat ziarah itu. Ziarah itu ada unsur ibadah khusus dengan Allah dan ada unsur dengan manusia. Jadi kena keluar daripada rasa kita bekerja dan kita berbisnes, pergi kepada setiap kali kita beribadah dan berkhidmat untuk orang beribadah. Kalau tidak, dia akan jadi benda yang kita patutnya nampak besar dah tak besar. Kenapa? Niat kita pun dah tak sebesar niat orang yang datang. Ya? Niat orang yang datang sebesar kumpul duit tabung dan sebagainya. Akhirnya yang membesarkan pandangan dia bukan Kaabah yang sama kita lihat itu, tapi keinginan dia untuk sampai ke situ sebagai apa? Sebagai orang yang dah lama untuk beribadah kepada Allah di hadapan Kaabah, kita dah tak ada dah benda tu. Tambah orang yang dah masuk Raudhah selalu lagi habis. Dia selama itu dia kali pertama dia datang ziarah untuk ziarah Nabi SAW. Mungkin dia boleh menangis selalu, tapi bila dia dah selalu lalu, ya, maka keluarkan diri kita daripada kebiasaan, walaupun itu benda yang kita biasa lakukan, dan setiap kali kita lakukan kebiasaan yang kita lakukan sebagai kebiasaan, lakukannya sebagai hubungan kepada Allah dan perkara-perkara yang besar, Rasulullah SAW dan sebagainya. Kerana sebab tu saya selalu ingatkan orang yang pergi umrah lebih dari sekali ini, letak KPI yang lain. Bukan sebagai pergi umrah saja, tetapi untuk melihat kebesaran Allah SWT. Sebab niat musafir ni ada dalam agama ada dua saja. Sama ada untuk ilmu ataupun untuk ibadah. Ibadah tu termasuk ziarah. Maka boleh niatkan ziarah Rasulullah SAW dan tempat-tempat, dan boleh niatkan ilmu. Kita tengok Mekah, setiap kali kita datang, kita cuba belajar apa yang kita boleh belajar. Sirah-sirah. Sebab tu untuk orang yang bawa orang pergi umrah ni, tolong ingatkan kepada orang yang dah pergi kali kedua, kali ketiga, jangan KPI ni macam pergi umrah macam orang kali pertama. Pasal dia dah buat benda yang dia orang lain tu baru nak buat. Dia dah tawaf kudum dia dah pernah buat, sampai tawaf wida dia dah pernah buat. Ini kali kedua, kali ketiga dia dah tak rasa macam dulu. Tetapi apa yang dia belum buat ialah menambah ilmu. Menambah ilmu yang dia nak bawa untuk balik ke Malaysia nanti. Sebab itulah saya kalau selalu saya bawa orang pergi umrah, saya akan habiskan satu kitab. Terutamanya tentang sirah, tentang Muhammadiyat. Tujuan kita pergi ke Makkah dan Madinah paling besar ialah untuk menambah ilmu kita tentang Rasulullah SAW. Di situ Makkah, di situ Madinah. Dan kita tak akan boleh menambah ilmu kita di Malaysia seumpama kita menambah ilmu kita tentang Rasulullah SAW di Makkah dan Madinah. Maka niat begitu, kita ada KPI begitu. Maka kepada orang yang kali pertama, dia ada cara dia. Kepada orang yang dah seterusnya, apa KPI yang kita perlu ada? Kerana tanggungjawab kita selain daripada umrah yang kita dah buat dah, ialah mencintai Nabi SAW lebih daripada segala-galanya. Itu yang belum. Mencintai Nabi SAW lebih daripada segala-galanya, ini yang belum. Saya tak tahulah, saya belum. Ustaz Ridwan dah, Alhamdulillah. Jadi benda ni untuk dapat di Mekah dan Madinah sangat mudah. Kita belajar tentang sirah Nabi SAW, tengok pengorbanan Nabi SAW, tengok Kaabah, relatekan dengan ayat surah Al-Fil. Kenapa Allah SWT sebut alam taro kaifa
Tidakkah engkau melihat? Padahal Nabi SAW belum lahir lagi. Syarah makna alam tara kaifa. Tidakkah engkau melihat ataupun tidakkah engkau mengetahui seolah-olah engkau melihat bagaimana Allah kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Syarah alam tara kaifa itu saja di depan Kaabah tu je dah boleh membawa satu penghayatan. Jadi itulah saya kata kita jangan kebiasaan itu menyebabkan kita buat sebagai kebiasaan. Selama mana dia ibadah, maka kita biasakan buat sebagai ibadah kepada Allah, dan setiap kali kita pergi ada KPI yang akan menyebabkan kita sentiasa membesarkan apa yang kita lakukan. Dia orang kata kita kena suka apa yang kita buat, bukan buat apa yang kita suka saja. Kadang-kadang kita dah buat, dah jadi biasa, dah jadi tak adalah suka, biasa-biasa saja. Tak, kita kena suka apa yang kita buat. Dulu kita buat apa yang kita suka, tapi bila dah jadi biasa, kita kena suka apa yang kita buat. Baik Ustaz, insyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi apa yang Ustaz sampaikan, ya, bukan sahaja tertuju kepada saya atau kami yang terlibat dalam bidang ni, tapi kepada juga para jemaah, ya, tuan-tuan dan puan yang mungkin berulang kali Allah bagi rezeki kita dapat kita dapat peluang untuk berulang kali untuk sampai di tanah Haramain, ya, untuk menunaikan ibadah umrah dan juga ziarah. Semua daripada apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, ada banyak poin yang sangat penting. Ya, kadang-kadang daripada kalangan kita Ustaz, kita pergi umrah dengan niat sebab kita rindu, ya, kita rindu nak kembali ke tanah Haramain. Tapi kadang-kadang kita pergi, ramai daripada kalangan kita pergi dengan niat nak menunaikan umrah. Tapi kadang kita lupa lagi ada satu KPI yang lebih penting, KPI yang kita kena set. Kenapa kita nak pergi? Adakah kita nak menambah ilmu dan juga sebagainya? Kadang-kadang kita lupa. Ya, kita pergi dengan niat nak buat umrah saja, tetapi lupa kepada ingin dekat kepada baginda Rasulullah SAW. Sebab pergi Madinah pun memang ada dalam package, tapi tujuan semata-mata nak pergi untuk dekat dengan baginda Rasulullah SAW, kadang-kadang kita lupa. Sedangkan sabda Nabi maksudnya lebih kurang, barang siapa yang datang menziarahiku tanpa ada tujuan lain melainkan semata-mata menziarahiku, maka menjadi hak ke atas baginda Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat kepada kita. Kan? Jadi sebab itu di Muhajir Haramain juga, antara prinsip utama kami untuk menyantuni para jemaah ini adalah sekurang-kurangnya pergi sampai sana, penghayatan sirah daripada Nabi sebelum Nabi lahir sampai kewafatan Nabi. Itu dah adalah, itu yang membuat menjadi bekal kepada kita untuk kita bawa balik ke sini sebagai bekal untuk meneruskan kehidupan kita. Ya Ustaz, kita pun dah dekat nak masuk ke waktu solat fardu. Jadi saya rasa itu sahaja, ya, daripada saya. Ya, terima kasih atas yang tausiah yang telah diberikan oleh Ustaz. Mungkin Ustaz, sebelum saya tutup tu, Ustaz ada apa-apa yang nasihat yang akhir? 1 minit. Baik, insya-Allah, mudah-mudahan Allah SWT perkenankan maksud-maksud kita untuk pergi ke umrah dan haji, dan menambah lagi maksud-maksud yang lebih baik yang kita tak tahu, dan membawa pulang apa yang kita dapat lebih daripada apa yang kita dapat di sana, kerana akhirnya tujuan kita beribadah kepada Allah SWT bukan pada tempat dan masa, tetapi sentiasa sampai kita meninggal dunia. Umrah dan sebagainya itu perjalanan yang sekali-sekala, tapi kita beribadah kepada Allah ni sepanjang masa. Maka jangan jadikan kita sebagai hamba Allah bermusim di sana dan pada masa itu saja, tetapi yang paling penting ialah bagaimana kita balik nanti sebagai yang lebih baik daripada yang kita sebelum pergi, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan, ya, terima kasih atas penerangan tausiah yang diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, Al-Fadhil Ustaz Raja Ahmad Mukhlis akan bersama dengan Muhajir Haramain, ya, untuk menunaikan ibadah umrah, ya, pada penghujung Ramadan ataupun 10 hari akhir Ramadan, yang iaitu pada tarikh 31 Mac sehingga 11 April. Jadi Al-Fadhil Ustaz akan bertolak pada 20 ya, 20 Ramadan, dan insya-Allah akan kembali ke Malaysia sampai di Malaysia pada 2 Syawal. Jadi pada sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan-puan, ya, yang ingin
ya bersama-sama dengan Muhajir Haramain untuk menunaikan umrah bersama dengan Fadil Ustaz Raja Ahmad Mukhlis. Jadi bolehlah hubungi talian yang berada di bawah, ya, boleh menghubungi kami straight melalui pelbagai platform yang ditunjukkan di bawah ini, ya, untuk mendaftar, insya-Allah, ya, iaitu pada penghujung Ramadan, 10 hari akhir Ramadan, ya, kita akan berada di 5 malam, kita akan berada di Madinah, dan juga 5 malam kita akan berada di Mekah, dan kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri di Mekah Al-Mukarramah, insya-Allah. Jadi terima kasih Ustaz, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Dengan itu saya tangguhkan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.